Assalamualaikum murid-murid tahun 2. Hari ini kita akan belajar tajuk simpanan dan pelaburan. Standard pembelajarannya ialah 4.6.1 menguruskan keuangan secara efektif sebagai asas kepada simpanan dan perbelanjaan. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat iaitu menguruskan keuangan secara efektif sebagai asas kepada simpanan dan perbelanjaan. Baiklah, lihat gambar di sebelah. Wang yang ada digunakan untuk simpanan, untuk disedekahkan dan juga untuk dibelanjakan. Jom kita belajar. Sekarang sudah sampai. Mari kita bagikan uang ini sama rata. Sama rata. Tidak sekarang saya. Kalau itu biar aku yang kira. Begitu. 1 untuk kau. 1 aku. 2 kau. 2 aku. 3 kau. 3 aku. 4 kau. 4 untuk aku. Ini macam kira berapa lama mau habis. Pegang. Aku kira. 1 untuk kau. 1 untuk aku. 2 untuk kau. 2 untuk aku. 3 untuk kau. 3 untuk aku. Lepas 3 berapa? Hentam sajalah. Hentam sajalah untuk kau. Hentam sajalah untuk aku. Lepas hentam sajalah. Betul dah. Betul dah untuk kau. Betul dah untuk aku. Dalam dunia mana ada huruf bedal dah? Dalam dunia mana ada huruf bedal dah untuk kau? Dalam dunia mana ada huruf bedal dah untuk aku? Apa dah? Apa dah untuk kau? Apa dah untuk aku? Ini. Ini untuk kau. Ini untuk aku. Kau nak mampus je? Kau nak mampus je untuk kau? Kau nak mampus je untuk aku? Kepala otak kau. Kepala otak kau untuk kau. Kepala otak aku untuk aku. Aku pagi kanan. Aku pagi kanan untuk kau. Aku pagi kanan untuk aku. Untuk kau. Untuk aku. Baiklah, cuba murid-murid ingat semula video tadi. Siapakah yang kamu lihat dalam video tadi? Ada 2 orang, iaitu betul 2 orang penyamun. Baik, soalan cikgu yang kedua. Mereka sedang mengira apa? Pandai, mereka sedang mengira wang. Soalan yang ketiga, apakah tujuan mereka mengira wang tersebut? Apa tujuannya? Betul, untuk dibahagikan sama banyak kepada 2 orang penyamun tersebut. Baiklah, sekarang murid-murid cuba baca dan fahamkan cerita di bawah. Cikgu akan kaitkan video tadi dengan cerita ini. Zarif menang hadiah sebanyak RM300. Tahniah, terima kasih puan. Saya nak simpan 200 ayah. Bagus Zarif. Zarif rancang wang untuk disimpan dan dibelanjakan. Begitu juga dengan penyamun tadi kan. Dia membahagikan wang itu untuk dibelanjakan. Baiklah, sekarang kita lihat peta buih yang terdapat dalam buku teks. Zarif telah menerima wang sebanyak RM300. Dia telah menyimpan wang di bank sebanyak RM200, membeli buku sebanyak RM50, derma kepada anak yatim sebanyak RM10 dan telah membeli barang permainan sebanyak RM40. Soalannya, adakah Zarif bijak menguruskan wangnya? Mengapa? Pada pandangan kamu, adakah Zarif ni bijak menguruskan wangnya? Dia simpan sebanyak berapa? RM200. Dia belanjakan untuk buku, derma RM10 dan beli permainan RM40. Jadi dia hanya menggunakan sebanyak RM100 dan disimpan RM200. Jadi bijak tak Zarif ni? Ya, betul. Ya, Zarif ialah
seorang murid yang bijak kerana wang yang disimpan lebih banyak daripada wang yang dibelanjakan. Baiklah, tugasan murid-murid hari ini ialah rujuk buku teks muka surat 33, iaitu tugasannya teroh karya. Kamu dapat duit raya sebanyak RM200. Catat wang yang kamu simpan dan belanja. Ceritakan kepada rakan-rakan sekelas. Cikgu harap murid-murid dapat melukis peta buih dan meletakkan berapa simpanan dan perbelanjaan yang murid-murid dapat buat dengan menggunakan duit raya sebanyak RM200. Baiklah, sekarang murid-murid boleh lihat buku aktiviti halaman 111. Aktiviti 1. Adi terima hadiah murid cemerlang sebanyak RM500. Bantu dia urus wang itu dengan bijak. Cikgu telah sediakan sebuah peta buih yang digunakan untuk mengagihkan duit yang diterima oleh Adi. Adi terima wang sebanyak RM500. Jadi Adi telah simpan dalam bank sebanyak RM300. Telah belanjakan rakannya makan iaitu sebanyak RM20. Menderma kepada tabung bencana sebanyak RM30. Disimpan lagi dalam tabung yang terdapat dalam bilik dia itu sebanyak RM100. Dan Adi juga telah membeli buku cerita sebanyak RM30 dan membeli mainan sebanyak RM20. Ini adalah contoh yang cikgu telah buat untuk pembelian dan perbelanjaan serta simpanan yang telah dibuat oleh Adi. Jadi kalau kamu buat sendiri pun boleh. Terpulang pada kamu. Ini cikgu beri sebagai contoh sahaja. Baiklah, berdasarkan peta buih itu tadi, mari kita lihat adakah simpanan atau perbelanjaan Adi adalah yang terbaik atau bijak. Baiklah, lihat pada soalan yang pertama. Berapakah jumlah wang yang disimpan? Berapa jumlah wang yang disimpan? Itu simpan dalam bank sebanyak berapa ratus? Ya, RM300. Jadi ada lagi tak disimpan wang? Betul, disimpan wang di dalam tabung. Iaitu berapa wang yang disimpan di dalam tabung? Cuba lihat pada peta buih tersebut. Ya, betul, RM100. Jadi jumlahnya ialah 300 tambah RM100 sama dengan RM400. Jadi Adi telah menyimpan sebanyak RM400. Baiklah, sekarang kita lihat pula soalan B. Berapakah jumlah wang yang dibelanjakan? Okey, cuba kita lihat berapa wang yang dibelanjakan. Baik, yang pertama, dia belanja kawan makan iaitu sebanyak berapa ringgit dia belanja kawan makan? Ya, betul, RM20. Lagi, ada lagi tak dia belanjakan? Ada, dia derma kepada tabung bencana iaitu sebanyak berapa? RM30. Baik, lagi ada tak dia belanjakan? Betul, dia beli buku cerita. Ya, buku cerita, berapa jumlah harga buku cerita itu? Betul, RM30. Lagi, ada lagi tak dia belanjakan? Ya, dia beli mainan. Mainan tu berharga berapa? Betul, mainan tu adalah sebanyak RM20. Jadi kita jumlahkan berapa yang Adi belanjakan untuk wang tersebut, iaitu RM20 tambah RM30, RM50. 50 tambah lagi 30, 5 tambah 3 berapa? 80, tambah lagi 20, iaitu RM100. Jadi wang yang dibelanjakan ialah RM100. Adakah Adi bijak berbelanja? Mengapa? Bijak tak dia belanja? Yang disimpan RM400, dia belanjakan hanya RM100 sahaja. Dia bijak ke tidak? Ya, betul. Adi adalah seorang murid yang bijak. Ya, Adi bijak berbelanja kerana wang yang disimpan lebih banyak daripada wang yang dibelanjakan. Baiklah, cikgu harap murid-murid dapat menggunakan wang dengan sebaiknya.
Yang lebih baik kita banyak menyimpan daripada kita banyak berbelanja. Jadi gunakanlah wang secara berhemah. Murid-murid boleh rujuk buku teks Matematik Jilid 2 halaman 33. Selamat belajar.